makan. Nah, dah. Jom masuk dalam. Cuti-cuti hujung minggu macam ni, Daddy dengan Mama memang berlambat eh? Yelah, Nek. Dora kan penat. Lunch nanti baru Dora turun. Kan malaslah nak kacau. Lunch? Maknanya tengah hari baru turun lah. Yelah, Nek. Hari cuti. Tidur lewat, bangun pun lambat. Bila sampai je ni, kenapa tak telefon dulu? Allah. Mak ni rindu kan budak-budak ni. Ha, datang je lah. Nak telefon kau buat apa? Alah, Mak ni. Kok you pun telefon lah dulu. Boleh siap-siapkan makan tengah hari. Makan tengah hari pun tak ada lagi, Mak. Dah tak bagi tahu. Tapi tak apalah. Ni pun nak pergi KL ni. Boleh makan sekali, ikut sekali. Ya? Mak pun dah lama tak masuk KL kan? Jomlah, Mak. Jomlah, Nek. Jomlah. Ayolah, yelah. Nenek ikutlah ya. Kita makan sushi nak? Sedap. Sedap, Nek. Sushi tu apa? Dah agak dah. Makanan Jepun, Mak. Ada nasi sekali. Lepas tu dah ada ikan bakar boleh order. Ayolah. Jomlah, Mak. Mak rasa kau nak beranak je lah pergi. Lagipun dah nak masuk Zuhur ni, kan susah pula Mak nak sembahyang. Kat luar tu. Tak apalah, kau pergi je lah. أشهد أن لا إله إلا الله. Bik! Bik! Ni Bik, diorang ni biasa ke lambat balik? Kalau biasanya kalau waktu macam ini, belum balik lagi, Mak. Astaghfirullahalazim. Tadi keluar Zohor ni dah maghrib tak balik-balik. Amal ni macam mana? Tak diajar ke anak isteri tu menghormati waktu? Yang isteri tu pula disuruh pakai tudung. Tak pakai-pakai lagi tudung tu. Dah, Bik. Mari kita sembahyang sesama. Hai, nak ke mana korang ni? Nak pergi birthday party, Mak. Birthday siapa? Kawannya si Catherine. Boyfriend pada Catherine tu. Mak dah makan belum? Saya ada beli nasi goreng tadi. Mak nak baca Yasin dulu. Lepas tu nanti Mak makan lah. Balik lambat ke ni? Tak ada lambat sangat kot. Tapi kalau Mak tidur dulu lah. Tak payah tunggu. Nah, kita orang pergi dulu, Mak, ya. Sedapnya nasi lemak nenek buat ni. Dah sangat. Selalunya makan roti ni, Nek. Dah kau tahu sedap. Makanlah lagi banyak. Kita dah bungkuskan tu, dah masukkan dalam Tupperware tu. Boleh buat pergi bekal pergi sekolah ya. Amboi, sedapnya bau. Mak masak ke ni semua ni? Lepas subuh tadi tu masak. Duduklah makan dulu. Damah je lah, Mak. Dah lambat dah ni. Apa ni? Makanlah tu betul. Dah lambat lah, Mak. Lagipun, kita tak breakfast. Kan, Nina. Cepat. Lambat dah. Cepat. Ni Amal dah pergi? Bangun, Mak. Lagipun hari ni pergi lambat. Ya. Ya. Bawa bekal jangan lupa. Bye, Mak. Ya. Apa ni, Vik? Pagi-pagi, terkejar-kejar nak pergi bekerja, makan sekeluarga pun dah tak fikir ni. Saya dah cakap dengan Mak, diorang ni tak makan pagi. Cuma minum air sejuk, air kopi dengan roti aja. Habis siapa yang nak makan banyak ni? Tak apalah, nanti saya habiskan. Baru dah tahu dah. Tengok, confirm. Nasi lemak Mak buat. Duduk makan duduk. Sempat dah, Mak. Dah sikit je ni, dah lambat dah ni. Apa kalau ya pun duduklah makan betul-betul? Betul, Mak tak sempat ni. Ada mesyuarat je lagi ni. Tak sempat. Apa ni duduklah betul-betul makan? Betul, Mak. Mak ada mesyuarat. Tak sempat. Lambat dah dia. Sikit-sikit je. Memang.
Kalau kau dah tahu kau ada mesyuarat, bangunlah awal-awal sikit. Ini tidak. Semalam kau balik ke berapa? Mak tak tidur tau. Pukul 2 pun kau tak sampai lagi kan? Ni satu lagi mak cakap dengan kau. Keluar masa Zuhur, balik lepas maghrib. Lepas isyak kau keluar lagi pergi parti. Tak tahu balik pukul berapa. Kau buat subuh ke tidak ni? Ha? Benda ni serius tau. Kau jangan hanya nak kerja untuk dunia saja. Kau kena fikir tak akhirat. Kau tu ketua rumah tangga, kena tunjuk contoh yang baik pada anak dan isteri. Mak kena pergi dah ni. Mak dah lambat dah ni. Nanti kita jumpa. Kita jumpa. Bye, Mak. Bye. Assalamualaikum. Boleh saya duduk? Terima kasih. Saya tengok ada ni macam ada masalah je. Cik ni siapa Maafkan saya, nama saya Syam. Adik? Amal. Amal. Tak adalah, saya tengok Amal macam ada masalah je. Kalau tak keberatan, boleh ceritakan saya. InsyaAllah saya boleh bantu. Tak apalah. Masalah biasa-biasa je, masalah keluarga. Mak saya tu suka sangat dia membebel. Datang rumah 3-4 hari je pun, tapi dia punya kesan tu sampai sekarang. Tak semayang lah dia tegurnya saya, tak makan sama lah, macam-macam lah. Biasalah tu. Saya pun macam ni je dulu. Tak ada masa nak buat semua benda tu pasal sibuk manjang. Kemudian saya jumpa Ustaz Malik. Ajaran dia mudah sangat. Islam tu mudah, tapi kita yang susahkan. Maka jadi susahlah. Ustaz Malik ni dia mudahkan semua. Senang aja dia. Mudah macam mana tu, Cik Syam? Ajaran Ustaz Malik ni tak melibatkan benda-benda lain. Antara kita dengan Tuhan. Bukannya dosa kita orang lain tanggungkan. Cik Syam, baik Cik Syam. Sekarang ni banyak ajaran yang terpesong, yang sesat. Ya, betul tu. Tapi sesat ke tidak, terpesong ke tidak, itu semua terpulang pada hati kita. Kita yang tentukan. Ajaran Ustaz Malik ni mudah sangat. Saya rasa Amal mesti suka jumpa Ustaz Malik. Dan insya-Allah saya rasa Mak Amal akan ikut sekali belajar dengan Ustaz Malik ni. Ya je Cik Syam ni, cakap dah main lagi berapi. Dia macam ni lah, Mak. Zaman sekarang ni kan, kita nak cari duit aja. Kita tak ada duit, orang pandang pun tidak. Siapa lambat dia jatuh. Ajaran dia yang mudah tu akan menunjukkan kita jalan ke akhirat walaupun kita sibuk mencari duit di dunia. Tapi betul lah apa yang Cik Syam cakap. Sekarang ni mana ada masa nak beribadat semua. Sebab tu saya yakin saya boleh tunjukkan Amal jalan yang mudah untuk semua. InsyaAllah. Dah nak masuk isyak ni Amal tak balik lagi. Dia kata kat Mak tadi dia balik cepat. Dia banyak kerja lah tu, Mak. Saya dah biasa dah. Ada telefon ke dia? Alah, dia tu jarang sangat telefon, Mak. Tapi saya tahulah kerja dia macam mana. Kalau hari ni dia masuk site kan, lepas tu dia meeting, macam ni lah balik lambat. Tak boleh jadi macam ni. Tak boleh jadi apanya, Mak? Tak ada apalah. Malam ni tak keluar parti? Mak ni, mana ada orang parti hari-hari, Mak. Baguslah. Ni Mak nak isyak dulu. Nanti kita jumpa kat sini. Lepas tu, ada benda yang Mak nak bincang dengan kau. Tak isyak? Nanti-nantilah, Mak. Nak siapkan kerja lagi. Isyak kan panjang. You?
tunggu you tu. Dia ada hal sikit nak cakap. I naik atas ni. Mak, tak tidur lagi? Tunggu kau lah. Nak cakap dengan kau. Mak, saya penat ngantuk sangat dah. Tak, macam ni. Besok mak dah nak balik. Jadi kena cakap sekarang. Malam ni juga kita kena cakap. Apa dia ni, Mak? Kau ni, Mal, dah dididik sepenuhnya dengan agama, ya? Umur 10 tahun kau dah khatam Quran. Pergi sekolah agama khas. Segala-galanya dah kau belajar. Semayang tak pernah tinggal. Tapi 3 hari mak di sini, mak tak pernah nampak kau suami isteri semayang. Apa tidaknya? Cukup waktu, kau keluar ataupun kau balik lepas waktu. Bila masanya kau semayang? Hei, kau ni tak bolehlah macam ni. Pagi sibuk cari rezeki untuk dunia sedangkan kau lupakan akhirat. Mana boleh macam tu? Kau ketua keluarga. Kau kena bimbing isteri dan anak-anak kau. Tak baik macam ni, Mal. Tak bagus. Ya, Mak, ya. Mak tahu, Mak sedar selama ni memang Mak banyak sangat tinggal waktu. InsyaAllah lepas ni Mak takkan tinggal lagi dah. 5 waktu ke, 10 waktu ke, Mak takkan tinggal semayang. Kau sini mak ke? Mak cakap betul-betul ni. Ini apa ni? Mak betul ni. Syurga buat tempat kaki Mak kan? Mak tak nak masuk neraka, Mak. Madrasah Ustaz Malik. Minum air ni. Tu Ustaz. Ini kawan saya Amal. Dia datang nak dengar Ustaz. Boleh aja. Tak kenal maka tak cinta. Ana ini mudah aja. Kalau tak tahu, boleh tanya. Orang baru biasanya memang akan pusing sikit. Apa yang Ana ajar, semuanya mudah. Semuanya boleh digunakan sampai kita mati. Itulah, saya pun sebenarnya memang tengah mencari cara yang lebih mudah kalau ada. Semestinya ada. Islam itu mudah. Apa yang Ustaz ajar adalah untuk memudahkan hidup kita. Sebab itu Tuhan cakap, dalam mencari akhirat, dunia jangan dilupakan. Kalau nak diikutkan memang tak cukup masa kan. Sebab itu Ana menyelidik dan mengkaji zaman Nabi Muhammad dulu. Apa yang baginda buat dalam kesibukan baginda tapi masih sempat beramal. Apa yang baginda buat? Tak tahu. Baginda memudahkan amalan kita. Bila semuanya jadi mudah, maka hidup kita juga akan menjadi mudah. Faham kan? Tak apa. Duduk dulu. Silakan. Malam ini kita rasa cukup bertuah kerana ramai lagi ahli baru yang hadir. Ana rasa cukup gembira kerana yang datang hendak mencari jalan pulang, iaitu jalan menuju ke syurga. Ajaran dan amalan yang Ana ajarkan ini akan membawa kita semua ke syurga. Tuhan sudah siapkan syurga untuk kita. Jadi, kita mesti mencari jalan untuk menuju ke syurga. Semua ahli jemaah yang ada di sini, Ana akan berdoa pada Tuhan supaya disediakan tempat untuk kita di syurga. Pada kawan-kawan kita yang di luar sana, tempatnya bukan di syurga, mungkin di neraka. Ana tahu, semua sibuk cari duit. Duit itu penting untuk kita hidup. Kalau dah mati, tak perlukan duit. Sebab tu kita jangan buang duit. Kita mesti cari duit seberapa banyak yang boleh. Semua orang perlukan duit.
Tapi kita jangan lupa sembahyang 5 waktu dalam sehari. 17 rakaat jadinya. Kenapa Tuhan suruh kita buat dalam satu hari 24 jam? Tak boleh buat dalam 1 jam semua sekali ke? Takkanlah Tuhan tu kejam sangat nak menyiksa kita umat Islam. Kenapa pelik? Boleh. Islam itu mudah, tapi kita mesti kena caranya. Sebab itulah kita kena belajar, mengkaji dan meneliti ayat-ayat yang Allah turunkan. Semua itu untuk kemudahan kita, bukan untuk menyusahkan kita. Faham? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah. 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 Tahiyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You semayang apa tadi? Semayang lah. 1 rakaat je? Yang you tengok memang 1 rakaat, tapi sebenarnya 17 rakaat tu I gabungkan. I tak faham lah you. You. Islam tu sebenarnya mudah. Kita je yang nak susahkan. You tengok tadi tu sebenarnya subuh 2 rakaat, zuhur 4, asar 4, maghrib 3, isyak 4. I gabungkan jadi 1 rakaat aja. Mudah tu kan? Lepas tu kita tak payahlah time kerja nak berhenti semayang. Lepas tu nak kena sambung balik. Lepas tu nak kena break balik. Senang. Boleh ke macam tu? Kalau tak tahu memanglah kata tak boleh. Tapi bila dah tahu, sebenarnya semua boleh. Semua mudah. You seorang saja. Mana lain? Mana? Salam. Hello sayang. You plan malam ni cancel lah. Lah, kenapa cancel pula? Kan dah janji dengan James kan? Dia kawan baik you apa? Saya ada hal. You ada hal apa? Ada kelas. Kelas apa? Kelas agama. Nanti I cerita kat you lah. Tak, sayang macam ni. You pergi rumah James dengan I sama-sama. Lepas tu you pergilah kelas agama you. Okey? Tak boleh. Kelas ni lagi penting. I nak bawa you. I nak bawa anak-anak kita masuk syurga. Ni, kalau you nak pergi, pergilah. Mana boleh macam ni sayang? Dah janji dengan James kan? Nanti dia kata apa pula? Dekat kat James, Allah tu lagi penting pada dia. Nanti lepas kelas kita jumpa. Hello Cik Syam. Malam ni pergi sana. Kita jumpa sana lah. Baik. Ayah banana. Cepatnya Mama balik. Mama penat ke? Mama tak sihat lah sayang. Kesian Mama. Mama balik awal. Didi pula balik lewat. Didi dah tak macam dulu lah, Mama. Apa pula tak macam dulu? Sama je lah. Daddy kan banyak kerja, tu yang dia balik lambat. Tapi sekarang, Daddy bila balik je pakai baju jubah putih. Kenapa? Daddy kerja kat masjid ke, Mama? Ish, tak adalah. Daddy selalu pergi masjid sekarang ni, dia solat kat sana. Tapi sekarang Daddy dah tak macam dululah.
Dulu kita selalu pergi makan sama-sama. Tapi sekarang dia asyik balik lewat je. Nina rindu Dede lah, Mama. Alah, Daddy sibuk sekarang ni. Ya, banyak kerja dekat office tu. Nanti bila kerja Daddy dah selesai, dia bawalah kita keluar macam dulu-dulu. Okey? Rahim, Ya, Ustaz. malam ni giliran kamu. Ana akan hantarkan pasangan untuk kamu. Silakan. Bidadari Salma, malam ni giliran kamu. Rasailah nikmat syurga. Hussein, kamu janganlah terasa sangat. Kita ni manusia adalah sama. Berasal dari satu roh yang sama. Kita wajib berkongsi kebahagiaan yang kita ada supaya kita sama-sama dapat menikmati syurga. Ini adalah pengorbanan kamu, Hussein. Setiap pengorbanan yang kamu buat akan dikira. Di dunia, dia adalah isteri kamu. Tetapi di syurga nanti, kamu akan mendapat bidadari yang jauh lebih cantik dari isteri kamu. Oleh itu, kamu janganlah berasa benci, rasa marah, rasa takut. Hak kamu adalah hak kami semua. Kita mesti reda dan memberi apa yang kita ada. Pengorbanan kasih sayang dan pengorbanan orang yang kita sayang adalah lambang martabat kita. Semakin kita boleh korbankan harta dunia, semakin tinggilah martabat kita di sisi Tuhan. Dan semakin mudahlah jalan kita untuk ke syurga. Ingat tu, Hussein. Giliran kamu akan sampai juga nanti. Bersama-sama bidadari yang lain pula. Marilah kita sama-sama meraihkan kenikmatan hidup nanti. Ya Allah, Tuanku. Ya Allah, Tuanku. Sampai bilalah nak jadi macam ni? Aku tengok perangai dia tu makin lama makin pelik. Aku nak buat apa ni? Ustaz, saya ada benda sikit nak tanya kalau boleh. Ya, Cik Ahmad. Apa dia? Ustaz, janganlah bencik-encik dengan saya. Saya ni rasa kecil, rasa kedil sangat bandingkan dengan Ustaz. Ya, Ahmad. Awak nak tahu tentang apa yang mereka berikan pada Ana tadi kan? Ini semua adalah pengorbanan. Lagi banyak yang awak boleh berkorban, maka lebih banyaklah pahala yang awak akan dapat bawa balik ke syurga nanti. Hidup kita di dunia ini hanyalah sementara. Harta yang kita ada, mestilah kita gunakan untuk akhirat. Bukan kita gunakan untuk dunia. Cari akhirat dengan harta dunia. Bukan cari dunia dengan harta dunia. Salah tu. Ana hanya ingin memberi peluang kepada semua orang untuk sama-sama mengikut Ana masuk ke syurga nanti. Sama-sama kita penuhkan syurga Allah yang maha luas dan jauhkan diri kita dari azab api neraka. Selama ni Ustaz, saya terlalu utamakan hal dunia. Apa saja yang saya buat semuanya pasal dunia. Tapi lepas saya jumpa dengan Ustaz, hati dengan jiwa saya jadi lebih tenang. Saya dah boleh beramal dengan tenang. Terasa diri ini dekat sangat dengan syurga. Lepas tu bila Ustaz
cerita, bila Ustaz gambarkan pasal syurga, buat saya lagi teringin sangat nak masuk syurga. Saya yakin Ustaz akan bawa saya masuk syurga nanti. Sekian saja untuk hari ini. InsyaAllah kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Come on. Ustaz, Ya, saya. saya nak minta pandangan Ustaz sikit. Apa dia, Puan? InsyaAllah kalau saya boleh tolong. Kita berbual di luar. Macam ni Ustaz, suami saya tu dia ada belajar agama. Dan saya sukalah sebab dia belajar agama. Sebab kami ni memang jahil Ustaz. Tapi kan Ustaz, bila lama-lama dia belajar, saya tengok dia makin lama makin pelik. Dia makin tak mesra dengan kami anak beranak. Saya tak tahulah nak cakap macam mana lagi Ustaz. Puan tahu dia belajar apa? Dia adalah cakap dengan saya yang kita ni yang beragama Islam ni sendiri yang menyusahkan Islam tu. Sebab apa kan Ustaz, setiap hari dia solat 1 rakaat je. Dan dalam solat tu dia gabungkan semua 17 rakaat. Dan saya tanyalah dia, boleh ke buat macam tu? Dia kata boleh. Masya Allah. Ini semua dah jauh menyimpang dari ajaran Islam yang sebenarnya, Puan. Mana ada kita semayang 1 rakaat boleh dikumpulkan semua 17 rakaat tu. Ini semua satu pembohongan. Semoga Allah jauhkan kita dari ajaran yang menyesatkan ini. Kita jangan cuba mencari jalan lain selain daripada ajaran Allah yang telah digariskan dalam Al-Quran dan hadisnya. Selain daripada ajaran itu, semuanya menyesatkan. Maksud Ustaz sekarang ni, suami saya belajar ajaran sesat? Daripada cerita yang Puan bagi tahu ni, saya yakin dia sudah terpengaruh dengan ajaran sesat ni. Yang kena kata. Bye. You, besok Nina ada konsert dekat Tadika dia macam last year. You boleh pergi kan? Konsert merapu tak tentu hala tu. Lah, you ni. Kenapa pula cakap macam tu? Besok saya tak boleh. Malam ni Isra Mi'raj saya ada zikir. Ni sebenarnya saya nak ajak you sekali pergi sana. Saya nak you tengok apa yang saya dapat. Saya nak bawa you masuk syurga. I belum ready lagi lah you. Nantilah. Dulu saya macam you juga. Ingat tak ready. Tapi lepas jumpa dengan Ustaz Malik, lepas saya dah dibukakan mata, baru saya tahu yang sebenarnya saya ni jahil. Jahil dengan agama saya sendiri yang sebenarnya mudah. Lepas jumpa dengan Ustaz Malik, baru saya tahu yang selama ni saya salah. Saya nak bawa you masuk syurga. You ni percaya sangat kan dengan Ustaz Malik tu? Aida, dia Al-Amin, pembawa kebenaran. Dia bersih daripada segala dosa dan dia nak bawa kita sama-sama dengan dia masuk syurga. You ni. Boleh ke manusia lain bawa kita masuk syurga? Apa ni you? Bukan ikut amalan kita sendiri ke? Ustaz tu dia macam Nabi juga. Dia boleh bawa kita masuk syurga kalau kita ikut dia. Dia boleh bawa kita masuk syurga. Sebab tu I nak bawa you sekali ikut I. Nantilah you, kalau I ready nanti I ikut you. Hanya padamu aku meminta, sesungguhnya kau
Tuhanku, aku mendengar seruan dan hanya kepadamu ku beriman. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Maaf. Ustaz, Amal ada perkara nak cakap dengan Ustaz. Ustaz ni untuk Ustaz. Apa ni, Amal? Ana tak pernah minta. Duit gaji saya sebagai pengorbanan daripada saya untuk Ustaz. Ustaz Malik nak bawa saya masuk syurga, takkanlah saya tak boleh nak berkorban sikit pun. Semua perbuatan kita mesti bermula dengan ikhlas. Barulah kita akan jadi reda dengan setiap perkara yang kita buat. Lebih banyak awak berkorban, lebih dekat syurga dengan awak. Ana suka sebab awak sudah mendapat kesucian yang Ana bawa. Jika awak sudah boleh korbankan harta untuk jalan yang benar, maka awak akan menjadi manusia yang suci di luar dan juga di dalam. Kerana syurga adalah tempat yang suci. Dan jika kita nak masuk syurga, kita juga mesti jadi manusia yang suci. Saya bersyukur sangat-sangat sebab dipertemukan dengan Ustaz Malik. Saya rasa lepas daripada segala kesulitan hidup. Malam Jumaat nanti, Ana akan buat penyerahan roh dan penyucian tubuh. Ana akan buang roh-roh yang jahat dalam diri awak dan tinggal hanya roh-roh yang baik saja. Roh itulah yang akan kembali kepada yang satu nanti. Bersyukurlah, Amal. Awak dah tergolong dalam orang-orang yang suci. Rambut wanita adalah aurat baginya. Maka dengan itu kaum wanita wajiblah menutup rambutnya daripada pandangan orang yang bukan muhrimnya. Sekiranya wanita itu belum bersuami, maka ayahandanya akan menanggung segala dosanya. Dan sekiranya wanita itu sudah bersuami, suaminya lah akan menanggung segala dosa-dosa isterinya. Jadi dengan itu, kaum wanita mestilah menutup rambutnya dengan tudung hingga ke paras dada. Dan jangan suka memakai pakaian-pakaian yang ketat-ketat sehingga menjolok mata, menaikkan nafsu untuk orang-orang yang melihatnya. Ini juga satu dosa. Ustaz? Ya. Maksudnya semua dosa isteri tu suami yang tanggung kalau dia tak tutup aurat? Ya, Puan. Jadi dengan sebab itu, suami-suami haruslah menyuruh isterinya memakai tudung dan wanita-wanita atau isteri-isteri wajib menurut perintah suaminya. Ustaz, saya nak tanya, adakah kaki wanita perlu ditutup? Seperti yang kita tahu, aurat wanita keseluruhannya adalah seperti kita dalam solat. Kaki kita kalau kita berjalan ke mana-mana, hendaklah kita memakai stokin yang boleh menutup seluruh kaki kita. Faham ya? Tetapi aku tidak pula sanggup menanggung siksa neraka dari. Ya. Alah. Assalamualaikum. Mak sihat, Mak? Alhamdulillah. Kenapa datang tak cakap? Lah saja je, Mak. Budak-budak ni sibuk sangat nak balik kampung tengok nenek. Ni yang balik ni. Itulah, Mak ingatkan cuti sekolah ni korang bercuti keluar negara. Sihat, Mak? Sihat. Kamu?
Berkat doa mak nak saya jadi manusia, saya dah berubah. Amin. Dik, dia panggil Daddy main nak. Jom. Daddy. Jomlah Daddy. Dah lama Daddy tak main dengan kami. Daddy, jomlah main dengan kami. Daddy, Hey. Jangan kacau Daddy bila Daddy tengah berwirid. Apa yang Daddy buat ni untuk kamu. Ikut Daddy masuk syurga nanti. Pergi main tempat lain. Pergi. Daddy dah tak macam dulu. Dulu Daddy selalu temankan kami main. Tapi sekarang Daddy buat tak tahu je. Yelah Daddy dah berubah. Daddy dah tak sayang ke kita. Tak sayang apanya ni, Kal? Ha? Tak sayang apanya? Apa yang Daddy buat ni untuk kamu? Untuk Lina, untuk Mama, untuk nenek. Masuk syurga. Jangan kacau. Faham tak? Ika dah besar kan? Ibu adik main sana. Jom, Dek. Sejuk mata mak mandang Amal sekarang dah. Dah berubah dah korang kan? Tak sampai 6 bulan kita jumpa. Mak bersyukur sangat pada Allah. Dah makbulkan doa mak untuk melihat Amal menjadi pemimpin pada kau dan anak-anak ke jalan syurga. Banyak lagi saya kena belajar, Mak. Hidup ni kalau kita terlalu kejarkan dunia, memang akhirat tu jauh sangat dengan kita kan, Mak? Tapi bila kita sedar, kita bertaubat, insya-Allah semua jadi baik. Sebabnya mak selalu cakap dengan si Amal, tak payah kejar sangat duit tu. Hidup kita ni bukannya lama. Kita ni bukannya akan menungkat langit, menungkat dunia. Kita mati juga akhirnya, sebab itulah akhirat tu wajib diutamakan. Apapun, mak bersyukur. Amal dah berubah sangat. Mak. Ya. Sebenarnya saya ada hal sikit nak cakap dengan Mak pasal Amal ni. Aida, memanglah Amal ni baru lagi kan. Jadi kalau sekiranya dia selalu keluar sebab nak kelas agama, tinggalkan kau malam-malam balik lambat, Aida kena banyak sabar. Sokong dia. Sebab sebagai suami, dia yang akan membawa Aida ke syurga. Kena sabarlah. Jadi tak usah nak risaulah. Memanglah nampak lain sikit. Jangan risau. InsyaAllah tak ada apa-apa. Dah, tak payah tengok TV. Maghrib dah ni. Pergi ambil uduk. Kita solat jemaah ramai. Daddy mana? Daddy kat luar. Kat luar? Hekal, Nina, cepat pergi ambil uduk. Nak solat ni. Amal, maghrib dah masuk dah. Mainlah kita jemaah, tempat dah siap. Mak semayang dulu, Mak. Pula macam tu. Mainlah kita jangan sama. Awak tahu kan, Mak dengan Raya nak sangat Amal jadi imam kita. Marilah. Mak tak boleh, Mak. Mak tak cukup ilmu lagi ni. Masih belajar lagi. Setakat semayang seorang-seorang tu bolehlah. Nanti bila dah sedia, kita jemaah sama-sama, ya. Kenapa cakap macam tu? Janji bacaannya dah betul. Ada boleh. Mari. Tak boleh, Mak. Mak tahu Mak macam mana. Mak semayanglah. Nanti Mak semayang. Seorang-seorang. Mak tak faham lah kau ni.
Amal? Amal bangun subuh. Amal? Mak, Amal dah bangun dah. Dia tengah solat. Tak berjemaah? Dia belum sedih lagi, Mak. Macam-macam lah korang. Amal ni mana? Tak pernah mandi ke lagi? Dia tengah wirid tu, Mak. Sekarang ni kalau dia wirid memang lama. Kejap lagi keluarlah tu. Lah, wirid apa panjang sangat ni? Nak ajak sarapan pun susah sangat. Ni, Ika jangan makan dulu sayang ya. Kita tunggu Daddy baru makan sama ya. Alah, Ika dah lapar. Sekejap je. Tak apa, biar Mak panggil dia je lah. Tak payahlah, Mak. Ika pergi Daddy cepat. Tak apa, biar Mak yang panggil. Mak. Mal? Mak, dia memang tak suka orang kacau dia solat ke, wirid ke, Mak? Aku pula tak bolehnya wirid apanya. Panjang bukan main sekali-sekali balik kampung sampai pukul 9 pagi ke. Nak wirid ni kita makanlah sarapan sama. Yang kau takut sangat ni kenapa? Tak apalah, Mak pergi makan, saya panggil. Tak payah, biar Mak yang panggil. Aku susah sangat. Amal? Sarapan dah dulu. Budak ni. Kau sembahyang apa? Duha? Ni Aida, kan Aida cakap kalau I tengah beramal jangan kacau. Mak bukannya kacau, nak ajak kau sarapan itu je, Mal. Mak, sarapan tu makanan dunia aja, Mak. Ni sembahyang ni makanan akhirat. Konsentrasi saya jangan dikacau. You janganlah marah, Mak. Salah I. You pun samalah. Kau ni kenapa, Mal? Orang ajak sarapan je kot. Tak ada apalah, Mak. Tak ada apa. Nak sangat sarapan kan? Mari kita makan. Kau tak makan mati kan? Mari kita makan. Mari kita makan. Astaghfirullahalazim. Kau ni kenapa lah, Amal? Astaghfirullahalazim. Kau ni kenapa, Amal? Anak-anak kau ni menunggu kau untuk makan tau. Kau sampai kau tak peduli anak-anak, kau makan dulu ni kenapa? Apa yang tak sudah-sudah ni pasal makan ni, Mak? Eka, ni nak makan. Benda mudah nak dipayahkan. Buat apa? Dari kecil lah kita kena didik diorang. Apa tak ingat dengan arwah ayah ke macam mana dididik engkau? Kita tak boleh makan selagi dia tak sampai. Dan kita sembahyang sama-sama afdal satu keluarga bukan macam kau. Masing-masing buat hal masing-masing ni kenapa? Mak, tolong, Mak. Tolong, saya tengah makan ni. Jangan potong mood saya. Bebel tak sudah-sudah ni saya tak sukalah, Mak. Mak ni bukan membebel lah, Mal. Mak bercakap perkara yang benar. Dan kau ni kenapa tak pasal-pasal naik baran dengan Mak ni kenapa? Kau dah jadi apa? Saya? Mak tanya diri Mak tu duk cari salah orang ni kenapa? Saya tak nak bertengkar dengan Mak. Besar dosa saya tak berkampun nanti. Air pun tak tuang. You cakap apa dengan Mak? I cakap apa? Tak payah pura-pura. Tak payah nak pura-pura. You cakap apa dengan Mak? Mak sekarang ni dah lain dengan I ni. Ya Allah. Sumpah, I tak cakap apa-apa pun. Dia kan Mak. Mestilah dia nampak perubahan anak dia. Baik ke tak? Sama je lah korang. Selalu ingat benda yang tak elok. I tak cakap pun. Tapi apa yang I nampak pada you ni, perbuatan you memang lari jauh daripada ajaran Islam. You tahu tak? I nak bawa you, I nak bawa anak-anak, I nak bawa mak. You cakap cara I lain. Perbuatan I lain. You tahu apa yang lain? I lebih tahu, you tak tahu. Ustaz Malik akan bawa kita masuk syurga. Dia akan bersihkan kita, dia akan sucikan kita. You jangan nak cakap benda yang tak baik pasal dia. Sorry lah kalau I cakap buat you marah. I cuma nak amal I yang dulu. Amal yang lembut,
Amal yang penyayang. Ambil berat pasal I, pasal anak-anak. Bukan amal macam sekarang ni, panas baran. Baran sebab you. Ha? Pasal mak juga. Yang tak faham yang I buat semua ni sebab untuk kita masuk syurga. I berkorban jiwa dan raga untuk dapatkan kebahagiaan kita ni nanti. Mak dah cukup bahagia, Amal. Amal tak perlu berkorban untuk kebahagiaan Mak. Apa semua ni, Mal? Cuba bagi tahu Mak. Aida, cakap. Amal, mana keluarga kau yang bahagia dulu tu? Kami ni masih bahagia macam dulu, Mak. Tak ada yang berubahnya, cuma cara je yang lain. Kebahagiaan tu masih milik kami, Mak. Mak suka tengok kau dah berubah, Amal. Suka sangat. Tapi kau berubah dengan cara yang ganjil. Kau masih tak sembahyang. Mak tengok gerak-gerik kau, Mal. Kau masuk dalam bilik tu, bukannya kau sembahyang. Zuhur entah ke mana, asar terbang ke mana. Maghrib, isyak, subuh, kau bawa selimut. Kau sembahyang bila matahari dah tegak. Kau sembahyang apa sebenarnya ni, Mal? Cuba bagi tahu mak kau yang bodoh ni, Mal. Sembahyang apa? Okey, Mak, okey. Kalau Mak nak tahu sangat, Ustaz Malik tu cakap, anak yang baik dia kena dapat restu daripada mak dia. Itu sebab Mal balik ni. Nak dapat restu pada mak, kasih sayang pada mak supaya kita sama-sama boleh masuk syurga, Mak. Dengan Ustaz Malik. Itu je apa yang peliknya. Bezanya cuma saya lebih tahu daripada orang lain. Itu je. Baik, sekarang Amal cerita pada mak. Apa yang Mak belajar? Cerita pada mak. Mak balik sini ni sebab nak bawa Mak duduk dengan kami kat KL. Supaya Mak boleh belajar sama-sama dengan kami, dengan Ustaz Malik. Mak, semuanya dah dipermudahkan, Mak. Cuma perlu berzikir, ingat pada Allah. Itu je kan mudah tu. Mak pun dah tua. Sesuailah kalau Mak nak beramal cara ni. Tak perlu nak sembahyang 5 waktu lagi dah. Cukup niat 17 rakaat tu digabungkan jadi 1 rakaat je. Kan mudah tu. Lepas tu kita boleh merayau atas muka bumi ni. Cari rezeki untuk akhirat nanti. Tuhan tu dah bagi tahu dah cara yang senang. Buat apa kita nak hidup cara susah lagi dah? Ikut Mal, Mak. Astaghfirullahalazim. Kenapa kau memilih jalan yang tak betul? Ini jalan yang sesat, Mal. Jalan yang betul, kenapa kau tak pilih? Kami dah ajar kau, Mal. Cukup-cukup dah agama Islam yang suci tu. Balik kepada hadis dan Al-Quran, Mal. Ini semua salah. Kau kena bertaubat, Mal. Tak baik macam ni. Berdosa. Kau berdosa. Balik. Taubat. Mak, tolong jangan cakap apa yang saya buat ni salah, Mak. Ini cara yang paling betul, yang paling tepat, yang pernah Mal jumpa, Mak. Islam tu mudah, Mak. Itu sebenarnya. Kembalilah, nak. Kembali. Ini semua menyesatkan. Ya Allah, ya Tuhanku, ampunkanlah anakku dah sesat. Ya Allah, ampunlah dosaku, ya Allah. Ya Allah, kembalikanlah anakku ke jalan yang benar, bukan jalan yang sesat, ya Allah. Mak, sudahlah tu, Mak, sudahlah. Jangan ikut perasaan sangat, Mak. Amal, sudahlah. Mak, Mal balik sini ni nak bawa kebahagiaan tau, Mak. Bukan bawa kemusnahan. Tinggalkan semua ni, Mak. Ikut Mal. Ikut Mal balik KL. Ustaz Malik akan bawa kita masuk syurga, Mak. Tidak, Mal. Mak tak akan ikut jalan yang sesat. Semua ni menyesatkan. Tak betul. Kita mengikut ahli sunnah wal jamaah. Bukan ini. Ini semua menyesatkan. Kau tahu tak? Perkara yang menyesatkan kita ni akan membawa kita kepada api neraka jahanam. Bertaubat. Kembali ke jalan yang benar, nak. Oh, ini sesat. Mak tu sebenarnya yang patut taubat, Mak. Berpuluh tahun hidup dengan cara yang tak betul. Mak tu yang patut masuk neraka. Kau belajar apa ni, ha? Ini jauh kau belajar? Cakap dengan mak kau, Ustaz Malik kau ke tak ajar kau ke? Syurga seorang anak di bawah telapak kaki mak dia lah, Mal. Mak dia ajar, Mak. Dia ajar Mal. Sebab tu Mal balik sini. Nak ajak Mak masuk syurga sama-sama. Tapi kalau Mak tak nak, saya tak boleh nak buat apa dah.
Kalau mak tak nak ikut, saya takkan balik sini lagi dah, mak. Kita dah tak ada apa-apa hubungan lagi dah. Aida, kemas barang. Bawa anak-anak kita balik sekarang. Abang, apa ni abang? Ya Allah. Mak. Amal tu tak tahu apa-apa, Mak. Mak ampunkan dia, ya, Mak, ya. Ya Allah, apa sebenarnya dah jadi pada dia, Aida? You nak kena keluar dah ni. You, rumah dah nak 6 bulan dah you tak bayar. Kenapa you? Banyak pakai duit. You banyak pakai duit, you buat apa? Banyak bersedekah. Ustaz Malik cakap lagi banyak kita sedekah lagi dekat dengan syurga. You, I tak kisah banyak mana pun you nak bersedekah sekalipun. Tak apa. Tapi at least you settlekan hutang-hutang kita semua dulu. Bil berlambak ni. Kereta you dulu dah kena tarik kan. Lagi satu tu sikit lagi nak kena tarik. 3 bulan tak bayar ni you. Aida, itu semua harta dunia tau. Bumi Allah ni luas. Kita boleh duduk mana-mana aja pun. You. Habis anak-anak kita macam mana? You kan bekerja, gaji you besar. You boleh tolong I kan? I dah berhenti kerja lah you. You yang suruh I berhenti kan? You cakap you malu kalau orang kata you tak boleh nak tangguh isteri. Sekarang tak ada duit dah you nak tolong. Kita pindahlah duduk rumah kecil lagi. I tak kisah. I boleh ikut you. Tapi I nak tanya you sekarang, you pakai jubah putih berseban semua bagai ni nak bagaimana? Malam ni I ada upacara penting. Tu yang I kena pergi awal ni. I terpilih untuk upacara penyucian diri. I nak you ikut I. I tak bersedia lagi lah you. You kena ingat kalau you isteri yang setia, you kena ikut I. I nak kita semua masuk syurga. Syam, salam. Ustaz Malik, salam cium tangan. Ustaz, ini isteri saya. Boleh duduk tempat perempuan. Malam ini, seorang sahabat kita telah dipilih untuk disucikan dirinya untuk menjadi satu jasad dan roh yang akan terus ke syurga. Sekarang boleh dikapankan batang pisang ini. Selepas itu, terus dihantar ke kubur dan dikebumikan. Alhamdulillah. Malam ini seorang lagi sahabat kita telah menjalani kesucian.
kita akan raikan kesucian ini dengan satu lagi kesucian nikmat Allah kepada setiap hamba-hambanya yang taat dan reda pada Allah. Malam ini adalah malam anugerah untuk kamu berdua. Silakan. Amal. Mal. Kenapa tak tidur lagi ni? I nak you jelaskan pada I apa yang jadi tadi. You dengan perempuan tu. Itu adalah anugerah untuk mereka yang dah terpilih. I dan perempuan tu terpilih. Tapi semuanya dalam peliharaan. Kita kena anggap ianya sebagai pengorbanan untuk kita dapat darjat yang lebih tinggi. Mal, apa you cakap ni? Ha? You sedar tak? You tidur dengan perempuan yang you tak kenal. Entah dia isteri kawan you ke apa ke? You cakap you nak dapat darjat. Darjat apa, Mal? You jangan fikir negatif. You kena ingat yang kita dalam satu kumpulan yang tengah menuju ke syurga. Dipimpin oleh Ustaz Malik. Sepanjang masa kita diduga dengan macam-macam. Jadi bila kita terpilih, itu adalah hadiah daripada Tuhan untuk pengikut-pengikut dia yang dah berjaya tempuh dugaan itu. I tak boleh terima. Okey, I tak boleh terima. Cuba you bayangkan I ni insan yang terpilih tidur dengan lelaki lain. You okey? I okey. Sebab you dah terpilih. Dan I kena ambil sebagai satu pengorbanan untuk I masuk ke syurga. Dan you pun kena terima dan rasa benda tu sebagai dugaan untuk you masuk syurga. Untuk kita sama-sama duduk dalam syurga. Saya tak nak cerita keburukan suami saya pada orang lain, Ustaz. Tapi saya dah tak sanggup nak hadap semua benda ni. Saya dah tak tahan lagi dah. Suami saya dah jauh sangat terpesong, Ustaz. Ustaz beritahu saya apa patut saya buat. Saya akan buat. Puan kena buat aduan ke balai polis. Dan juga aduan kepada pejabat agama. Itu saja cara untuk kita benteras kegiatan ini. Tak boleh, Ustaz. Saya tak nak nanti pejabat agama tangkap suami saya. Saya tak nak. Nanti nama dia busuk. Dia hilang kawan-kawan. Dia kena buang kerja. Saya tak naklah macam tu, Ustaz. Saya nak jaga nama baik suami saya. Saya harap Ustaz faham. Saya faham. Tapi pihak kami tak boleh buat serbuan tanpa ada aduan dari mana-mana pihak. Kalau kita mengambil tindakan senyap, kegiatan ini akan terus berleluas. Saya boleh jumpa dia. Ustaz tolong ya Ustaz. Ustaz jumpa suami saya. Mungkin Ustaz boleh sedarkan dia ke? Tolong ya Ustaz. InsyaAllah. Nanti saya jumpa dia. Terima kasih banyak-banyak Ustaz. Mal? Ni Ustaz Yusof. Dia nak jumpa you. Ustaz siapa? Yusof. Ustaz Yusof. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ustaz Yusof. Ya. Apa khabar?
Alhamdulillah, baik. Kak Mai. Sila. Daripada mana ni? Saya dari surau kawasan kita ni, Cik Mak. Datang nak minta derma. Tidaklah begitu, Cik Amal. Saya rasa berat hati nak masuk campur urusan kehidupan Cik Amal. Tapi sebagai saudara sesama Islam, saya rasa bertanggungjawab untuk membetulkan ajaran Islam yang sebenarnya. Jadi you dah bagi tahu semua orang pasal I lah, ya? Baguslah tu. Ni Ustaz. Ustaz tak rasa ke apa yang saya belajar sekarang ni lebih Islam daripada apa yang Ustaz mengajar sekarang? Ustaz tak rasa ke yang Ustaz tu yang sebenarnya dah terpesong? Cik Amal, ramai orang sekarang ni cuba mengambil kesempatan. Ni Ustaz Yusof. Ustaz Malik ni, dia akan bawa kami semua masuk ke dalam syurga. Dia akan bawa kami, dia akan pimpin kami, keluarga kami masuk ke syurga. Ustaz? Encik Amal, tak ada seorang manusia pun di dunia ini yang boleh membawa manusia lain ke syurga, kecuali amalan-amalan kita. Saya tak nak berdebat dengan Ustaz. Ya? Masing-masing ada cara masing-masing untuk kembali kepada Tuhan dia. Dan kalau Ustaz tak setuju dengan cara saya, itu hak Ustaz. Saya tak peduli pun. Saya akan tetap dengan cara saya, cara yang paling betul, yang paling tepat. Kalau Ustaz nak datang pun boleh sekali, boleh join kami sekali. You, Ustaz ni datang bukan nak cari salah you tau. Dia nak tunjuk mana yang betul. Cik Amal, saya cuba nak beritahu apa yang Cik Amal belajar itu betul ke tidak, itu saja. Apa salahnya kalau you dengar sekejap? Dia nak betulkan I. Dia yang tak betul ni, nak betulkan I yang betul ni. Ni Ustaz, saya rasa baik Ustaz baliklah. Fikir balik. Pasal diri Ustaz, pasal amalan Ustaz. Betul ke tidak? Terima kasihlah sebab datang. Cik Amal, saya sentiasa berdoa supaya dibuka pintu hijab untuk Cik Amal melihat dan menerima kenyataan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Allah, Amal. Apa Amal? I tak nak tengok muka Ustaz tu lagi dalam rumah ni. Kalau tidak lagi teruk you kena dengan I. You nak hina suami you sendiri ke apa ni? I nak bawa you masuk syurga, lepas tu you boleh pergi jauh lagi sampai nak masuk neraka. Berkena dengan you ni? Ini amaran I Mulai sekarang ni, I tak nak tengok, I tak nak tahu you pergi jumpa Ustaz tu lagi. Faham tak? Faham tak? Malam ni ikut I. Semoga malam ini kita dikurniakan barakah yang lebih tinggi. Malam ini kita akan mulakan wirid yang baru,
yang Ustaz terima dalam mimpinya semalam. Wirid ini akan mendekatkan kita lagi supaya dapat melihat syurga sebelum kita mati. Khusyuk dan tawaduklah di dalam semua amalan kita. Marilah kita sama-sama berselawat ke atas junjungan kita agar Tok Guru kita Ustaz Malik mendapat makam yang tinggi dan sama taraf dengan Nabi kita. Silakan Ustaz. Malam ini adalah malam yang paling tinggi darjatnya. Sesiapa yang dipilih untuk bersama-sama dengan Ana, mereka adalah sahabat taraf dengan bidadari yang paling mulia di syurga. Pengorbanan dan kesucian anda semua akan terbukti dan akan mendapat darjah yang paling mulia. Jangan takut. Buang segala perasaan yang ada dalam jiwa awak tu. Kita sama-sama telah dipilih untuk menikmati anugerah Allah ini. Saya tak percayalah semua ni, Ustaz. Ini semua adalah anugerah Allah pada hamba-hambanya yang tawakal, redha dan yang sanggup mendengar segala kata Tok Guru. Yakinlah pada Ana. Ana akan tunjukkan kamu jalan ke syurga. Dan kamu akan dengan mudah meniti titian Siratul Mustaqim. Ana akan terus pimpin sampai ke pintu syurga. Silakan. Ni semua ni gila lah, Ustaz. Semua ni gila. Walaupun saya dah hilang keyakinan pada suami saya, tapi saya tak pernah hilang keyakinan pada Allah Subhanahu Wa Taala, Ustaz. Berzina tu haram. Dilaknat Allah. Tolong! Ana cukup suka orang yang bijak berkata-kata. Ana merasa diri Ana semakin mudah. Tolong! Amal! Amal! Amal, ikut I balik. Balik ni semua gila lah, Amal. Ni semua gila lah, Amal. Ustaz tu semua gila. You ikut lah Ustaz tu. Apa ni? Aida. Amal. Amal. Biarkan dia. Dia antara orang-orang yang kufur nikmat dan dilaknat. Ustaz, saya minta maaf banyak kat Ustaz. Saya dah pesan kat dia dah suruh ikut apa aja kehendak Ustaz. Seorang isteri kalau tak boleh mendengar kata suami, mesti dilepaskan. Aida, you dah malukan I, you dah jatuhkan maruah I depan semua jemaah I, you memang kufur nikmat kan? Isteri dia kena jaga nama baik suami, bukan busukkan nama suami. I minta maaf dengan you, Amal. I takkan buat benda jijik tu lah. I takkan buat zina. Apa yang Ustaz tu nak bagi, pahala dia lagi besar lah. You tahu tak pasal pengorbanan? Yang akan buat kita dekat lagi dengan syurga. Tahu tak? I tak faham lah. I tak tahu macam mana orang bijak pandai macam you ni boleh terima benda tak waras macam tu. Semua benda ni tak betul lah, Mal. I
I ni jahil juga tahu dalam bab agama. Tapi at least I tahu baik buruk satu benda tu. I boleh bezakan lah mana halal mana haram. You ni terpengaruh sangat dengan ustaz gila you tu. Kurang ajar sangat kau ni. Kurang ajar sangat. Kau jangan nak hina guru aku. Guru yang akan bawa aku masuk surga. Faham tak? Hey! You ingat kalau you dengar cakap tok guru you tu, you boleh masuk syurga ke? Ha? Okey. Sekarang ni I nak tanya you. You masih nak ikut sama-sama dengan I ke tidak? You kena ingat, syurga you bawah tapak kaki I tau. I yang akan bawa you masuk syurga nanti. You buat keputusan you sekarang. I takkan ikut you lah. Ha? I takkan ikut you. I doa banyak-banyak supaya you sedar. You tahu siapa ustaz yang you bangga-bangga sangat tu. Okey. Kalau you tak nak ikut suami you ni, you bukan lagi isteri I. I lepaskan you. Aida binti Rashid aku ceraikan kau dengan talak 3. You tak layak nak hidup dengan I lah. Aku jijik dengan kau. Jangan pegang aku. Aku jijik dengan kau. Kau boleh berambus pada rumah ni. Kau bawa anak-anak kau tu semua berambus. Allah. Ya Allah. Allah. Cik Syam. Ya. Awak dah bangun dah? Minta maaf lah saya. Aku lewat pula. Tak apa, saya nak kejutkan awak tapi tengok jenyak sangat. Cik Syam. Ya. Ustaz mana? Siang-siang ni Ustaz ada kat dalam bilik dia. Dia berzikir, berwirid. Makan minum dia, isteri-isteri dia buat. Dia tak jumpa orang. Dia ada berapa orang isteri? Awak tak tahu ke? Isteri dia 8 orang. Semua duduk kat sini. Yang paling tua 50 tahun. Yang paling muda 19 tahun. Baru kahwin tahun lepas sebelum mau masuk. Anak dia 30 orang. Yalah, orang-orang yang terpilih ni. Orang-orang yang dapat mujizat ni memanglah hebat. Taraf dia dah nak sama dengan taraf wali-wali. Tak lama lagi taraf dia akan naik ke taraf sama dengan Nabi-Nabi. Cik Syam, kalau boleh saya pun nak jadi macam dia. Tapi, bila fikir balik, siapalah pula saya ni nak jaga seorang isteri pun tak boleh dengan tak ada kerja. Amal, awak jangan risau. Inilah syurga dunia. Satu lagi Cik Syam. Ya. Saya ingat saya nak tumpang duduk kat sini kalau boleh lah. Sebab saya dah tak ada siapa-siapa lagi dah. Itu saya tak boleh bagi jawapan. Saya kena tanya Ustaz Malik dulu. Dah? Jom makan nak, jom. Dah bahari kot tak makan ni. Tak boleh macam ni, kena makan. Tak apalah Mak, saya tak lapar lagi. Mak makan dah dengan budak-budak ni. Kesihatan kena jaga dah. Murung je macam ni, boleh jadi sakit. Tak kesian anak-anak ke?
Gadahlah tu fikir tentang amal. Mak ada. Mak boleh jaga kamu 3 beranak. Saya tak sangka lah Mak Amal boleh jadi macam tu. Sanggup dia buang keluarga, buang isteri, buang anak-anak semua ni. Buang Mak. Semata-mata nak kejarkan Ustaz gila tu. Orang kau dah terpengaruh macam tu lah dah. Apa saja yang betul, pada dia salah. Yang salah pada kita, betul pada dia. Mak rasa Mak nak pergi ke tempat dia biar Mak sendiri yang cakap pada dia, Aida. Tak payahlah Mak. Nanti memalukan dia pula. Yalah, dia hidup dengan dunia baru dia tu, kan? Lagipun saya dah redha dah Mak. Saya dah boleh terima. Mak tak nak dia terus hanyut. Dia anak Mak. Mak sayangkan dia. Saya ada juga minta tolong dengan Ustaz Yusof. Tak minta dia boleh tolonglah Mak. Ya Allah, kenapalah perkara yang jadi pada keluarga kita? Ya Allah, ya Tuhan. Kembalikanlah anakku ke jalan yang betul. Ya Latif, Ya Kafi, Ya Hafiz, Ya Shafi. Kamu tahu kenapa tempat duduk Ana lebih tinggi dari kamu semua? Tak tahu, Ustaz. Sebab Ana adalah tok guru kamu. Maka darjat Ana lebih tinggi dari kamu semua. Oleh sebab itu, Ana mesti duduk lebih tinggi dari kamu. Supaya Ana boleh melihat kamu semua dengan lebih baik. Semakin tinggi darjat seseorang itu, semakin hampir dia dengan penciptanya. Faham, Ustaz. Syam beritahu Ana kamu nak tinggal di sini sementara. Kalau bolehlah, Ustaz. Ana tak ada masalah. Kamu boleh tinggal di sini. Ramai yang tinggal di sini. Semua ada. Kamu uruslah dengan Syam nanti. Terima kasih, Ustaz. Ya Allah, ya Tuhanku. Kau kuatkanlah hatiku untuk menempuh dugaanmu. Kau berikanlah aku hidayahmu, ya Allah. Kau kuatkanlah Mak supaya dia dapat menjaga anakku dengan baik, ya Allah. Kau panjangkanlah usia Mak supaya dia sentiasa kuat dan sihat, ya Allah. Kau berkatilah keluarga kami, ya Allah. Kau bukakanlah pintu hati suamiku supaya dia sedar tentang kebenaran, ya Allah. Kau bukakanlah hatinya supaya dia bertaubat, ya Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Selimut syurga, ya
Itulah. Kan Mak dah cakap. Macam mana pun kena makan sikit pun tak apa. Badan tu perlukan tenaga. Dah. Ni, makan. Alamak, tak payah susah-susah lah, Mak. Mak tu jaga diri Mak baik-baik. Mak tak sakit. Yang sakit Aida. Mak ni dah tua dah. Hampir semua tanggungjawab Mak dah selesai. Aida yang masih muda, perjalanan hidup masih panjang. Anak-anak kecil lagi. Mak, esok-esok kalau saya tak ada, Mak jaga anak-anak saya tu baik-baik ya. Ikal, Ina, sini. Nanti jangan nakal-nakal tau. Mama nak pergi mana? Eka pun nak ikut. Nina pun nak ikut. Mama tak pergi mana-mana, sayang. Dah, cakap apa ni? Jauh lagi perjalanan hidup. Makan. Mak. Saya nak cakap sikit dengan Mak. Saya ada barah pangkat rahim, Mak. Tahap 4. Sebab tu saya selalu tak lalu nak makan. Dia cakap apa, Indah? Cakap apa? Mak sentiasa mendoakan keselamatan kau dan anak-anak. Kenapa baru sekarang bercakap? Nanti kita pergi ubat dia dah. Ya Allah, ya Tuhanku. Engkau tahu, ya Allah, apa permohonanku. Dia masih muda, ya Allah. Anak-anaknya masih kecil. Panjangkanlah usianya, ya Allah. Dan sekiranya aku boleh dijadikan galang ganti, aku redha, ya Allah. Ya Allah, aku bermohon supaya anakku dikembalikan kepada kami, ya Allah. Dan matikanlah kami dalam kebaikan supaya dapat kami ditempatkan dalam jannah, ya Allah. Aku tak sangka hidup aku dah hancur macam ni. Aku buang isteri. Aku buang mak. Aku dengar cakap Ustaz. Aku dah tak ada macam keluarga dekat sini. Tak ada keluarga. Aku dah tak tahu apa yang aku nak. Apa yang aku cari. Bang, sabar bang. Abang tak boleh cakap macam tu bang. Kita kat sini semua nak cari syurga ni bang. Memanglah aku dah 5 tahun kat madrasah ni, kata 5 tahun. Apa syurga yang aku ada? Apa syurga yang aku dapat? Apa syurga yang aku bau? Aku dah tak ada jadi macam ni, kata. Aku tak ada jadi macam ni. Dulu hidup aku mewah. Sekarang sengsara, kata. Sengsara. Bang, kita kena percaya dengan ustaz tok guru kita tu. Kan dia dah cakap kalau kat dunia ni kita miskin, dekat akhirat nanti kita akan kaya raya. Apa bukti yang aku ada? Apa buktinya? Beritahu aku. Apa buktinya? Ha? Cakap. Biasa lagi kita akan kaya ke? Ha? Kaya ke kita nanti? Ha? Itulah yang mak aku cakap pada aku. Aku ingatkan kau. Jangan jadi macam aku. Ingat tu. Sam. Fikir. Fikir semua. Sudah. Terpilih. Macam mana dengan saham emas kita tu, Syah? Saham emas kita okey.
kita beli murah, kita kumpul, jual mahal sikit. Semudah dia tahu kau lah. Saham forex kita tu okey lagi? Saham forex lebih pada okey, babe. Kita dah balik modal tau. Dah 2 kali untung. Sekarang dah ada 1/2 juta dalam akaun kita tau. Untung kita. Bukan senang kita nak buat bisnes kan, Syam? Betul. Dulu masa aku kerja ustaz kat sekolah pondok tu nak dapatkan 1,000 sebulan pun susah. Orang kota sekarang ni ramai yang kosong dan yang mencari. Cerita sikit aja pasal syurga, semua nak ikut. Tapi kau memang first class lah. Cara kau cakap kan, tarik dia orang. First class. Satu lagi kau kena ingat, Syam. Kau kena pastikan Amal dan beberapa orang yang baru tu, jangan biarkan dia duduk lama kat sini. Takut jadi hal pula. Yalah. Nanti aku cakap dengan dia orang. Orang sekarang ni hidup guna emosi. Hidup tak guna otak. Kalau diorang dah percayakan kita, cakap orang lain langsung tak nak dengar. Senang sangat nak kena tipu. Bila aku bagi diorang syurga setiap malam, bukan main suka lagi diorang tu. Bukan main percaya lagi diorang dekat aku. JRO tu mesti ditukar setiap bulan. Nanti ada yang perasan pula. Apa yang penting kita dapat apa yang kita nak. Yang lain-lain tu lantak diorang lah. Apa benda semua ni? Apa semua ni? Apa yang saya baru dengar tadi? Apa benda yang aku baru dengar ni? Ustaz? Apa benda, Syam? Amal cuba bawa bersabar sikit. Apa yang Amal baru dengar tadi tu tak betul. Cuma cerita je. Cerita je. Yang betul, Ana akan bawa kamu ke syurga. Syurga kepala otak kau. Syurga kepala otak kau. Penipu. Kau pun sama menipu. Aku dah korban segala-galanya untuk korang, kau tahu tak? Aku dah korban segala-galanya. Aku bagi semuanya. Aku percaya dengan ajaran ni. Aku percaya dengan kau. Aku buang mak aku. Aku buang bini aku. Ini yang sebenarnya kau buat? Ini kau buat dekat aku ke? Ini yang kau buat dekat aku? Kau boleh join sekali, Mal. Tak ada hal. Korang semua ni topeng aja manusia. Tapi sebenarnya setan. Setan. Mal. Syam. Biar ajalah dia. Tapi yang penting, sekarang kita kena bersiap sedia. Nanti aku kemaslah. Mak. 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 Aida, bangun. Aida, kenapa tidur depan orang tu? Aida, bangun sayang. Aida, bangun. Tak elok tidur depan orang. Mak. Mak, kenapa Mak tak kejut Aida ni, Mak? Kenapa Mak biar tak tidur depan orang? Mak. Aida, bangunlah. Aida, bangunlah. Mak datang ni. Mak datang nak minta ampun ke Aida.
Mak banyak buat salah dekat Aida. Aida. Ya Allah. Ya Allah, beratnya. Ya Allah, Mak, beratnya. Sesanya balasan dia. Ya Allah, Mak. Ya Allah. Beratnya. Aida. Mak minta ampun. Bangunlah. Amal. Sudah. Tak baik begitu. Pak jenazah. Aida dah lama memaafkan kau. Dia maafkan semua kesalahan kau, Mal. Cuma dia tinggalkan wasiat. Dia minta kau jaga anak-anak. Jangan biarkan anak-anak. Dah tak baik nangis begitu. Ya Allah, aku tahu, ya Allah. Aku bertahu, ya Allah. Ya Allah, aku bertahu. Kau datang ketika duka dan bintang bercahaya tunjukku ke jalan syurga. Mak. Mak nak minta ampun, nak minta maaf. Mak banyak buat Mak sedih. Mak dah lama mengampunkan dan maafkan kau. Dan Mak bersyukur kerana Tuhan telah bukakan hati kau untuk melihat kebenaran. Mak memang jahil, Mak. Mak memang selama ni Mak jahil. Sampai senang sangat kena tipu. Mak ampunkan Mak ni, Mak. Mak nak minta isi dengan Mak. Mak nak duduk sini, Mak. Mak nak duduk sini dengan Mak. Mak nak besarkan anak-anak. Jadikan dia orang Muslim, Muslimah. Mak nak jaga Mak. Mak izinkan Mak ni, Mak. Ya, Mak izinkan. Mak izinkan. Ya Allah, ya Tuhanku. Syukur kau telah kembalikan anakku, ya Allah. Ke jalan yang benar. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Langkah ini terasa terhenti-henti depan kelabu pedih memilu. Masa bukan lagi temanku, masih jua aku mengharap cahaya. Biarpun terus meredah meluka pecahan kaca.